dan di dalam auditorium Datuk Rasali Ismail, Institut Aminuddin Baki. Kemajuan ICT atau teknologi maklumat dan komunikasi yang begitu pesat telah menjadi satu cabaran kepada sistem pendidikan kita. Kementerian Pelajaran Malaysia sedar tentang kepentingan dan kesan ICT dalam pendidikan, maka 3 dasar utama telah digariskan oleh KPM, iaitu ICT untuk semua, ICT sebagai kurikulum dan alat PNP, dan yang ketiga ialah ICT meningkatkan produktiviti, kecekapan dan keberkesanan pengurusan. Tahun lepas pula, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia telah digariskan sebagai salah satu daripada 11 anjakan yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Di Malaysia, ICT mula giat diperkenalkan dalam dunia pendidikan pada awal 90-an, dan semenjak itu Kementerian Pelajaran Malaysia telah melaksanakan pelbagai inisiatif ICT di sekolah untuk menyediakan keperluan fizikal dan bukan fizikal bagi membolehkan penggunaan ICT sebagai alat pengupaya dalam proses PNP serta pengurusan sekolah. Jadi antara inisiatif yang telah dilaksanakan adalah seperti makmal pengkomputeran, projek realistis sekolah bestari, PSMI, TV pendidikan melalui satelit iaitu Astro, and then adalah EduWeb TV, Schoolnet, pusat akses sekolah, bahan ataupun perisian pengajaran dan pembelajaran, dan sekarang pula ya, ada pemasangan satu bestari net dan pembelajaran maya Frog. Selain daripada bekalan ataupun inisiatif ICT yang dijalankan oleh KPM, kita juga dapat inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak swasta ataupun kerajaan negeri masing-masing. Dengan itu, pelaksanaan pelbagai inisiatif ICT ini telah menjadi cabaran kepada KPM dan pemimpin di sekolah. Jadi di sini tempatlah saya merumuskan ya bahawa ada 4 cabaran yang dihadapi oleh KPM dan pemimpin sekolah, iaitu kelengkapan infrastruktur, dan isu ini tidak pernah berhenti ya. Cabaran yang kedua ni ialah pembangunan sumber manusia, cabaran ketiga ialah kepimpinan perubahan, dan cabaran yang keempat ialah transformasi pendidikan yang menjadi tajuk ataupun isu yang sedang diperhebatkan ya. Jadi forum pada pagi ini bertujuan untuk membincangkan isu dan cabaran pelaksanaan ICT dalam pendidikan berdasarkan 4 cabaran tadi. Okey, jadi bersama kita pada pagi yang mulia ini ada 4 orang ahli panel, iaitu kita ada ni Tuan Haji Samsudin bin Hassan, Timbalan Pengarah Pembangunan Pendidikan Bestari, bahagian pendidikan, bahagian teknologi pendidikan. Tu Tuan Haji Samsudin. Baik, ahli panel kita yang kedua iaitu Tuan Haji Sofian Azmi bin Tajul Arus, Ketua Sektor Inovasi dan Teknologi, bahagian pembangunan kurikulum. Tuan Haji Sofian ni sudah lama ya berkhidmat di bahagian pembangunan kurikulum, 18 tahun ya, 18 tahun, dan bidang tugas yang utama ialah pembangunan kurikulum teknologi maklumat, peringkat persekolahan, inovasi dalam kurikulum dan sistem maklumat. Okey, baik. Ahli panel kita yang ketiga ialah Cik Zahari. Cik Zahari daripada Jabatan Pendidikan Negeri Selangor selaku penolong pengarah kanan unit ICT dan perkomputeran. Beliau ni suka menjalankan kajian ya, banyak kajian telah dijalankan. Okey, baik. Dan yang keempat ialah Encik Joli
bin Manto, iaitu Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Busu. Ya, Cik Zazuli ini merupakan orang yang berpengalaman dalam ICT, dan banyak inisiatif telah dilaksanakan di sekolah sejak beliau memegang jawatan sebagai pengetua pada tahun 2009. Okey, jadi dengan itu kita mulakan sesi forum kita pada pagi ini, ya. Thank you. Okey, baik. Okey, bersama kita ni ada 4 ahli panel dan kita berfokus pada 4 cabaran seperti yang disebutkan tadi, iaitu cabaran melengkapkan infrastruktur teknologi, pembangunan sumber manusia, kepimpinan, perubahan dan transformasi pendidikan. Jadi baik kita mulakan dengan cabaran yang pertama, dan dari isu kelengkapan infrastruktur teknologi ini tidak pernah selesai. Ya, sekolah selalu menghadapi isu bahawa kelengkapan ICT ini tidak mencukupi. Jadi apa pandangan Tuan Haji Samsudin tentang cabaran membekalkan perkakasan ICT ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari pengerusi, rakan-rakan dari panel saya, Tuan Haji Sofian, dan juga untuk kita dan juga daripada Jabatan Pendidikan Selangor kita ini, saya berdiri. Kalau kita nak lihat tentang peralatan dan kelengkapan ICT sama ada di sekolah ataupun di PBD ataupun di JPN dan juga di kementerian ini, sebenarnya kalau nak dibekalkan semua oleh kerajaan, memang kita tak akan dapat cukup. Kerana cukup itu sendiri adalah sesuatu yang relatif. Cakap mana, sebanyak mana kita katakan cukup? Adakah dengan 10 komputer untuk satu makmal itu sudah cukup? Ataupun 20? Ataupun kita nak ke arah satu device, satu student itu cukup? Jadi inilah yang menjadi cabaran kerajaan. Kalau kita lihat dari segi sejarahnya, macam mana dikata oleh pengerusi tadi, kerajaan telah membekalkan peralatan untuk ICT ini sejak tahun kalau tak silap saya, bukannya lagi 90-an, Cik Lim, tahun 80-an lagi, zaman saya mengajar dulu. Masa saya jadi Cik Lim mula program pengenalan kepada komputer diperkenalkan. Jadi diperkenalkan di 10 sekolah, dan sekolah saya adalah satu daripadanya. Dan saya adalah antara guru yang terawal mengajar mata pelajaran pengenalan kepada komputer ini pada tahun 84 tadi sudah ada. Dan bertolak daripada situ, kerajaan telah membekalkan segala macam peralatan ini dengan projek-projek dan inisiatif yang sudah ada. Sehingga kalau ikut estimation ni, rough estimation, kerajaan telah membelanjakan hampir 7 bilion ringgit. Jadi untuk membekalkan peralatan kelengkapan ini, dan dia tidak akan cukup, will never be enough. Jadi kita perlu mencari semacam titik pertemuan yang lebih penting sekali adalah dari mana kita menggunakan peralatan dan kelengkapan itu. Dapatkah kita mengoptimumkan penggunaan ini, dan sejauh mana pelaburan yang diberi oleh kerajaan itu digunakan sepenuhnya. Dan kita juga perlu melihat dari aspek
peralatan dan kelengkapan yang dipunyai oleh pengguna itu sendiri. Kalau kita lihat di negara-negara lain ini sudah ada yang apa dikenalkan sebagai bring your own device, BYOD, kerana kita tak boleh nak mengharapkan sentiasa kerajaan sahaja untuk membekalkan dan yang melengkapkan sekolah ini. Memang saya percaya sekarang semua orang sudah ada handphone sendiri dan peratusan penggunaan smartphone juga memang sudah meningkat. Berapa peratus sekarang ini yang saya ingat. Kalau statistiknya, penggunaan handphone di Malaysia ni sudah sampai ke tahap lebih daripada 100%. Bermakna rakyat Malaysia secara average-nya sudah ada lebih daripada satu handphone. Ini saya cakap tentang peralatan, dan bermakna kita sudah ada device sendiri. Jadi kita perlu ubah sedikitlah cabaran untuk mengubah minda kita bahawa peralatan dan kelengkapan itu tidak semestinya mesti kita bergantung pada kerajaan saja. Dan selain itu, kerajaan juga ada melalui projek-projek bukan saja untuk Kementerian Pelajaran. Kalau kita lihat projek komputer satu Malaysia ada diberi oleh Kementerian TPKK pada masa itu. Kemudian kita ada juga internet desa, kita ada pelbagai lagi usaha yang patutnya kita optimumkan penggunaannya untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran dan pengurusan dan pentadbiran sekolah. Ya, betul. Saya timbul isu berapa banyak dikatakan sebagai mencukupi, dan apakah spesifikasi yang dikatakan sesuai untuk proses pembelajaran dan pengajaran, kan? So, adakah kita ni purpose, serve the purpose ataupun technology driven, kan? Ada setengah kata okay, sekarang sudah ada teknologi terkini, jadi kita gunakan teknologi yang terkini dalam proses PNP. Jadi tadi ada Tuan Haji Samsudin kata bring your own device. Jadi sini saya nak tanya Cik Sazoli ini sebagai pemimpin di sekolah, ya. So salah satu cara kita mengatasi masalah kekurangan kemudahan ICT ialah menggunakan murid membawa laptop ataupun iPad ke sekolah. Jadi apakah pandangan Cik Sazoli? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Pengalaman saya yang tak begitu panjang daripada 2009 hingga sekarang sebagai pengetua, saya mengatasi masalah kekurangan peralatan di sekolah dengan pertama saya mengkaji dari segi SES parent, ya, yang pelajar mempunyai komputer, laptop, iPad, smartphone. Jadi bila kita dah dapat maklumat itu, timbul masalah dari segi keselamatan. Jika pelajar bawa komputer, laptop, iPad ke sekolah, di mana dia nak simpan? Mungkin berlaku kes kecurian, dan sudah tentu akan berlaku kes-kes seperti itu. Jadi dalam masa yang sama, saya melihat koperasi menghadapi masalah dalam perniagaan mereka yang sama seperti yang dijual di kantin dan kedai buku. Jadi saya menukar perniagaan koperasi itu kepada perkhidmatan menyediakan locker, RM50 setahun untuk pelajar sewa, dan pelajar boleh bawa laptop, handphone, iPad untuk simpan dan dikeluarkan, diambil apabila hendak digunakan. Jadi dalam projek Jota.com itu 40 laptop mampu dibawa oleh pelajar dalam satu waktu untuk mengakses maklumat. Jadi itu satu cara bagaimana pengalaman di sekolah saya mengatasi masalah itu. Dan di sini kita dah dapat mengatasi dua masalah itu. Pertama dari segi peralatan yang tidak cukup, dengan pelajar membawa peralatan itu ke sekolah, dan kedua saya juga dapat menyelesaikan masalah koperasi yang perniagaannya bercanggah dengan berkeliling. Ini berarti kalau kita ada perancangan ataupun kita mempertimbangkan kesan-kesan sampingan itu,
berarti boleh dilaksanakan kalau sebenarkan murid kita membawa kekakasan ICT ke sekolah ni kan. Jadi apabila sebut tentang kemudahan ICT, jadi kesan sampingan tadi macam Cik Sazuli kata keselamatan. Yang ni saya nak timbulkan pula, ya, kita tidak boleh lari daripada masalah pengurusan dan penyelenggaraan kekakasan ICT ni. Jadi bagaimana sekolah boleh meningkatkan usaha untuk menyelenggara kekakasan ICT ni? Kan kita selalu dengar, ya, selalu dengar kata komputer di sekolah tidak diselenggara dengan baik. Jadi di sini apa pandangan Cik Zahari? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Terima kasih ya Tuan Pengerusi. Isu yang paling banyak timbul di sekolah ialah bagaimana perkakasan yang sedia ada, peralatan ICT yang sedia ada tidak dapat diselenggara ataupun penyelenggaraan mempunyai minimum untuk menyelenggara komputer di sekolah. Jadi pertama sekali memang sekolah kena dapatkan permohonan daripada sekarang ni yang menguruskan BTP, ya, BTPN, ya. Pertama sekali sekolah perlu memohon pada BTPN. Seperti yang kita maklum, kalau memohon di BTPN ni dia ada mempunyai peruntukan yang terhad, limitation dia. Jadi apakah perkara-perkara yang boleh dibuat oleh pihak sekolah dari segi penyelenggaraan untuk memastikan peralatan ICT di sekolah ni berada dalam keadaan baik? Iaitu yang pertama sekali, sekolah bolehlah mengadakan inisiatif sendiri. Iaitu yang pertama mungkin berbincang dengan pihak PIBG, ya, bincang dengan pihak PIBG menghadapi masalah. Daripada situ mungkin boleh dibuat satu program-program khas bersama PIBG untuk memastikan fokus bagi tujuan penyelenggaraan komputer. Yang kedua saya nampak mungkin ada smart partnership dengan pihak-pihak luar, contohnya Microsoft Malaysia, Intel dan sebagainya, yang mana mungkin pertama sekali boleh mendapatkan sumber daripada dua pihak yang berkepentingan ni, dan yang kedua mungkin boleh menjadi sekolah angkat kepada mana-mana institusi ataupun pihak-pihak swasta. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya, saya nampak sekolah perlu mempunyai technician yang mahir, ya, technician yang mahir. Sebab saya dapati bahawa kebanyakan FT17 bila dia tak mahir, akhirnya FT17 juru teknik ni duduk sebagai kerani di pejabat, ya. Jadi mungkin exposure lah. Dan di sini saya ingat peranan-peranan yang perlu dimainkan, peranan daripada pihak mungkin BTP, ya, BTP, bagaimana memastikan cater bagi FT17 ni mendapat latihan yang cukup supaya mereka ni bila balik ke sekolah, ditempatkan di sekolah, dapat menjalankan tanggungjawab dengan cara yang mahir, ya. Saya nampak dari segi penyelenggaraan ni boleh dilaksanakan dua perkara, iaitu penyelenggaraan dari segi preventif dan penyelenggaraan dari segi korektif. Kalau cakap dari segi preventif ni, takat nak scan, antivirus, buat defragmentation dan sebagainya, saya rasa ini tak perlu kita panggil orang luar. Saya ingat perkara ini boleh dilakukan oleh juru teknik yang mahir. Itu preventif. Tapi kalau melibatkan korektif, yang melibatkan beli barang, hardware, contohnya dia punya hard disk rosak dan sebagainya, yang ini kita boleh daripada yang ini memerlukan sumber. Jadi bila memerlukan sumber keuangan, yang inilah tadi saya kata, kalau pertama sekali mohon daripada pihak BTPN. Kalau pihak BTPN kata sumber terhad, mungkin inisiatif yang saya katakan tadi mungkin boleh dilakukan, iaitu dengan PIBG ataupun sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa sekarang ni kita tidak boleh terlalu bergantung harap kepada peruntukan sumber kerajaan, ya. Jadi inisiatif sekolah perlu dipikirkan sekarang sebagai pentadbir nombor satu di sekolah. Saya rasa budaya subsidi, budaya kebergantungan ini kita perlu tukar. Ini dinamakan satu paradigm shift,
ya, perubahan bagaimana daripada sifat bergantung kepada sifat yang thinking out of the box. Sebenarnya banyak cara yang kita boleh laksanakan dan kita tidak boleh menjurus kepada satu sumber saja. Jadi saya rasa selain daripada device-device baru yang dibekalkan ke sekolah, saya rasa sistem penyelenggaraan ini perlu difikirkan daripada 1 kepada 3 in 1, iaitu berfikir. Saya ingat berfikir kalau dalam konteks kita punya transformasi, kita kata kita kena transform lah untuk berfikir di luar kotak atau berfikir cara high order thinking skill, bagaimana untuk menyelesaikan masalah penyelenggaraan daripada bergantung kepada tidak bergantung. Itu saja kamu saya. Ya. So ni berarti pemimpin sekolah perlu ya mencari idea ataupun mencari penyelesaiannya. Kalau kita bergantung sangat pada satu pihak, itu tidak mungkin ya, tidak dapat menyelesaikan masalah kita. Jadi nak tanya pula Tuan Haji Sofian ni, dalam kurikulum yang kita gunakan sekarang ni, adakah ni kelengkapan kekakasan ICT di sini dapat menampung ataupun dapat menjayakan kurikulum kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, pengurusi, rakan-rakan panel, tuan-tuan dan puan-puan. Memang soalan ini saya dah baca lah, dia punya dia punya skrip tu ya. Semalam kita dibagi. Jadi hari ini macam nak baca skrip juga lah jawapannya. Cuma tinggal lagi saya rasa pengurusi yang ditimbulkan ialah benar ya. Saya nak, sebelum saya nak menjawab soalan ini, saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan merenung satu kenyataan KSU pada saya ingat dalam 5 tahun lepas. Beliau dalam mesyuarat itu, beliau baru balik daripada Iran, dan beliau kagum apa teknologi yang ada di Iran. Beliau pergi melawat beberapa pusat sains di Iran dan dia kata very hebat. Dan beliau juga cakap dia berkesempatan pergi melawat sekolah. Jadi dia pun kata dia nak pergi tengok mana dia punya makmal komputer. Jadi pegawai Iran tu tunjuklah bawa ke sekolah, pengetua pun ada sekali, guru besar pun ada, bawa ikut ke. Dia amat terkejut apabila dia tengok di Iran tu komputernya ada 5-6 biji dalam sekolah tu. Jadi Iran ini pada 3-4 bulan yang lepas mereka telah pun mencipta satu kod encryption code untuk masuk dalam server di Pentagon kan. Saya ingat tuan-tuan pun ada baca cerita ini. Dan Amerika amat marah sekali kan, kerana macam mana orang Iran boleh menghasilkan satu ataupun saintis komputer mereka boleh penetrate server-server di Pentagon itu. Jadi kalau kita nak tengok sistem pendidikan sebuah negara yang maju dari segi teknologinya, kadang-kadang kita boleh kata dia amat relatif kan. Dan saya amat percaya kepada dapatan daripada satu kajian yang dibuat oleh Ofsted di England yang mengatakan bahawa teknologi yang ada pun kat sekolah, kalau kita tidak guna secara bijaksana untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran, dia tidak akan bawa apa-apa makna. Walaupun letaklah di situ mobile device, letaklah kan BTP bagi macam-macam pun dalam kelas, tak cukup dalam makmal pun, tetapi kalau the human resource itu tidak bijaksana untuk membawa teknologi mencapai kepada kecemerlangan pendidikan itu, dia tak akan berlaku. Sebab itu pada pandangan saya dari segi konteks kurikulum,
kita sekarang dah fikir, boleh tak kita belajar komputer tanpa komputer? Kami dah berfikir-fikir dah sekarang. Sebenarnya di universiti pun dah mencadangkan. Mengapa saya kata begitu? Mungkin kita akan tengok balik bagaimana walaupun di dalam kurikulum kita sekarang di bawah KSSR dan juga di bawah KBSR sekarang, kita tengok KSSR kita adakan ICT itu dalam dunia sains dan teknologi, iaitu pengajaran ICT dalam dunia sains dan teknologi mengikut nisbah 1:4, 1 TMK 4 sains. Jadi maknanya macam seolah-olah 20% tu mesti untuk TMK lah. Jadi kalau kita menjawab dengan UNESCO, kita kata di bawah KSSR 20% is allocated for learning TMK in dunia sains dan teknologi. Kalaulah saya pergi memantau di sekolah tuan-tuan, agak-agak berapa persen dari hanya TMK diajar dalam dunia sains dan teknologi. Boleh nampak 20%? Di sekolah rendah lah ni. Dapat sekarang ni KSSR tahap tahun 3. Baik. Kemudian kita tengok dalam program ICTL sekolah rendah tahun 1 hingga tahun 6, kita kata program ini hendaklah dilaksanakan menggunakan jadual waktu bahasa Inggeris selama 3 bulan, 2 waktu seminggu. Kita buat kajian, rata-rata persepsinya tanya sekolah semua laksana. Tapi realitinya macam mana? Sebab persepsi dengan realiti tak sama. Saya mengambil contoh dapatan Boston Consulting, sebab saya amat berminat dengan Cik Lim bentang dapatan kajian daripada Boston Consulting Group. Dia memantau kadar kesihatan komputer kita di sekolah, kadar kesihatan, the health check of ICT infrastructure in school. BCG membuat kajian dengan BTP buat kajian di bawah SSQS mereka. SSQS soalan-soalannya ialah persepsi, BCG soalan-soalannya ialah realiti. Jadi kalau BTP hantar ke sekolah tuan-tuan, jawab bagaimana komputer fungsi. Komputer hidup berapa? Daripada 10 dulu. Cikgu guna 100%. Murid suka amat seronok sebab belajar ICTL, belajar KSSR dalam dunia sains dan teknologi. Tapi bila BCG pergi ke sekolah, dia ambil satu contoh sekolah kurang murid. Saya ingat di daerah di Sarawak, SSQS punya band ialah 4 bintang. Tapi bila BCG pergi tengok, dia 1 bintang. Jadi sebab tu tuan-tuan, realiti dengan persepsi apabila kita nak melihat tentang pelaksanaan ini. Sebab itu kita program dalam kurikulum ICT di sekolah ni, saya kata sudah lebih daripada berbadai. Semua ada, programnya ada, buku sokongan sumbernya pun ada, cuma tinggal lagi pelaksanaannya. Jadi Tuan Musi, itulah hakikatnya bahawa kalau kita nak kata perkakatan tak cukup, memanglah tak cukup. Tetapi benarkah dia tak cukup dalam keadaan di mana dia tidak boleh langsung mencapai tahap kompetensi yang diharapkan dalam konteks kurikulum kita? Terima kasih. Ya, so yang tu trigger kita punya pemikiran. Jadi adakah kelengkapan kita serba kurang ataupun boleh membolehkan kita ni menjalankan pelaksanaan ICT dalam PNP kita ni. So saya ingat lagi dalam satu lawatan yang saya pergi ni di Cambodia, sekolah benchmark yang kami lawati itu, dia tunjuk dengan bangganya pengetua tu tunjuk makmal komputernya
Dia ada laptop, dia kata we use laptop. So kami ingatkan, laptop kan. Tapi bila masuk saja Mak Mau tu, laptop yang ditermakan oleh USA, Amerika Syarikat. So laptop yang lama. Bila buka tu, macam tu. So dari segi teknologi Malaysia ni lebih canggih lagi ya, lebih canggih. Okey, baik. Jadi kita ni selain teknologi, kita ada isu bahan. So cikgu juga selalu merunut kata bahan tak cukup lah. Padahal di internet sudah membolehkan kita melayari sumber bahan PhD yang begitu banyak di luar sana, ya, di luar sana. So apa pandangan ni Tuan Haji Samsudin ni tentang bahan? Terima kasih saudari pengerusi. Bahan juga sama lah dengan macam peralatan tadi. Saya nak bahan jauh lebih banyak. Kerana kalau ikut yang diberi oleh kerajaan saya, kita daripada sejak tahun permulaan dari segi bahan digital, sejak daripada permulaan zaman kita melaksanakan projek inti sekolah bestari dulu, kita telah perkenalkan pelbagai jenis bahan untuk dihantar dan dipergunakan di sekolah. Jadi sebagaimana kata oleh Tuan Haji Sufian tadi lah, sama ada kita mengoptimalkan penggunaannya atau tidak. Kerana dari segi cukup atau tidak cukup itu relatif, satu. Keduanya, dia punya sumber untuk bahan ni sebenarnya amat banyak sekarang ini. Yang menjadi isunya adalah pemilihan bahan itu sama ada sesuai atau tidak, dan boleh atau tidak digunakan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Dan ini adalah budi bicara dan kebijaksanaan tuan-tuan dan puan-puan, guru, dan juga sebagai kalau pengetua dan guru besar, sebagai ketua instruksional di sekolah, perlu memandu pengguna-pengguna atau guru-guru, anak-anak buah tuan-tuan dan puan-puan, supaya dapat mengoptimumkan penggunaan bahan ini. Kalau kita tengok di negara-negara maju, memanglah dia banyak peralatan untuk akses dan sebagainya di luar sekolah pun ada, dalam sekolah pun ada. Tetapi di negara kita sebenarnya juga tidak ketinggalan. Kita, kalau kita lihat kita sekarang inilah, dari segi bahan digital ini, kita ada bahan yang kita bekalkan untuk MBI, kita ada CD, kita ada bahan yang dalam BLE yang baru beri dengan Wan Bestari Net ini. Kita ada satu lagi TV pendidikan yang sudah kita digitalkan ataupun sudah kita transmit melalui internet, melalui web TV itu. Saya boleh bercakap tentang web TV ini kerana itu di bawah BTV, dan di dalam web TV itu ada lebih 4,000 video sekarang ini yang boleh digunakan oleh guru. Dan cuma pemilihan, dan mungkin guru kata dia tak ada masa nak cari, tapi itu adalah sebahagian daripada persediaan guru untuk melaksanakan PMP, menyediakan bahan. Cuma sekarang kita perlu memandu anak murid kita dengan literasi maklumat yang betul lah. Saya ingat dari pengurusi, oleh kerana kita dibanjiri dengan segala macam sumber yang ada ini, hingga kan kadang-kadang kita tak dapat nak memilih yang mana. Jadi inilah tugas guru dan juga tugas kita sebagai pendidik untuk memberi literasi yang betul. Saya teringat satu kajian yang dibuat oleh World Bank tentang media literasi. Media literasi itu ada kaitan dengan kita punya kebolehan dan keupayaan untuk memilih mana perkara yang betul, mana perkara yang sesuai, mana perkara yang dapat memberi manfaat kepada kita, seperti yang di dalam yang datang daripada internet itu. Di Malaysia, dari segi accessibility kepada peralatan dan juga internet itu tinggi, hampir sekarang dekat 80-90%. Tetapi media literasi kita masih rendah.
media literasi kita masih dalam lingkungan 15 hingga 20% sahaja. Tetapi berbanding dengan sebuah negara di Afrika yang dia punya accessibility kepada internet terendah, Burkina Faso tak silap saya negara itu dalam 15 hingga 20% saja. Tetapi dia punya media literasinya tinggi. Dia dapat, rakyatnya dapat membuat pilihan terhadap bahan-bahan yang ada di dalam internet itu. Ini saya ingat adalah satu daripada 21st century learning skill yang perlu kita beri kepada kita punya anak didik kita ataupun murid-murid kita ni. Sebab kita nak menyediakan generasi kita untuk zaman-zaman akan datang. Sekarang ni kalau kita dah tengok dengan sosial media sosial ni, segala macam berlaku, dan kita dah sampai satu stage kita lebih percaya kepada apa yang ada di media sosial ini, kita lebih cepat percaya. Dan itu adalah boleh menjadi sumber pada pengajaran dan pembelajaran. Kalau kita pandai menggunakannya, itu boleh menjadi sumber untuk kita mengajar dan juga untuk student kita belajar. Tapi skill ataupun kemahiran literasi untuk memilih yang mana betul, yang mana tidak betul, yang mana boleh digunakan, yang mana kita tak boleh guna. Jadi itu ability to discern, itu is very important in the 21st century. Ya, betul. Literasi maklumat tu penting ya. Tapi apa yang kita hadapi sekarang ni, isunya anak murid kita ni bila menyediakan folio, dia lebih suka ambil maklumat daripada internet, tetapi cut and paste je, kan, copy and paste. So apa pandangan Cik Sazoli ni? Pendapat saya, pertama saya nak merujuk pada pengalaman saya. Pengatua selalunya mengajar pendidikan moral, subjek pendidikan moral. Jadi pada minggu lepas saya mengajar tajuk yang berkaitan dengan HIV dan AIDS. Jadi saya menggunakan YouTube video. Sebab pelajar saya sendiri daripada pelajar orang asli, bilangannya lebih kurang dalam 11 orang. Video pertama itu menceritakan tentang pengalaman pesakit HIV ini kerana pemindahan darah. Dia dengar dan dia mencatat. Video kedua berkaitan dengan penggunaan dadah. Juga aktiviti murid tadi mendengar dan mencatat. Dan video ketiga aktiviti set rambang. Ya. Jadi dari mana pelajar tadi telah mendapat pengalaman daripada pesakit HIV sendiri, tentang simptom, tentang punca, tentang masalah yang dihadapi. Dan di akhir PDP itu pelajar membentangkan dapatan dia daripada video tadi. Jadi itu bermakna dalam masa yang singkat saja kita tak payah nak prepare bahan apa, dah ada dah di internet. Jadi rumusan saya dalam bahan ini, pertama ada yang terancam dan ada yang bebas. Bagaimana yang Tuan Haji Samsudin kata tadi, seperti DRE, Maxis, Ikhlas, itu semua yang terancam, yang diupload oleh guru-guru kita, dan bahan yang bebas. Tetapi saya melihat dari segi persediaan pelajar kita, kemahiran berfikir arah sini. Dia boleh membanding, membeza, menganalisis, menilai ketepatan bahan tersebut, boleh guna atau tak boleh guna, sesuai atau tidak. Inilah peranan guru untuk membimbing pelajar kita. Malah pada pendapat saya nak download Al-Quran dalam iPad saya pun, terjemahan dia itu, ayat-ayat yang ada dalam yang saya downloadkan itu, saya kena rujuk pada Al-Quran yang sah dari segi undang-undang. Kita takut ada tindakan dekat situ. Itu yang dikatakan sikap berhati-hati dalam menggunakan bahan yang terdapat dalam internet. Jadi itu bimbing. Jadi
fenomena yang berlaku di sekolah hari ini, bagaimana yang Cik Lim kata tadi, ialah pelajar membuat folio dan terus rujuk dalam internet, contohnya dah ada dan dia salin. Jadi ini proses pembelajaran yang berlaku di situ ialah menyalin, mana dia tak fikir pun, dia tak tahu berapa yang disalin dan folio itu siap dan dihantar pada guru, nilai memang dah dapat A, dia kata. Jadi dekat situlah peranan guru sangat penting dalam pendidikan di abad ke-21 yang banyak menggunakan internet pada hari ini. Kalau kita copy and paste tu, dari segi orang kata pihak plagiat tu, itu dah satu kesalahan. Jadi ini timbul pula isu di mana murid kita ni kurang peka, kurang peka dengan isu sosial, isu perundangan dan etika ICT. Jadi apa pandangan ni ahli panel tentang isu ni, bebas ni, nak siapa boleh. Terima kasih. Semalam dalam pembentangan saya paradigma baru guru dalam pendidikan, saya ada menerangkan pada tuan-tuan dan puan berkenaan dengan peranan the 21st century educator. Semalam saya terangkan di mana dalam 21st century educator bagi memastikan bahawa pelajar-pelajar kita on the track, berada dalam keadaan seperti yang kita kendaki dan mengikut garis panduan yang betul untuk mengharungi pendidikan ala ke-21 ni. Pertama sekali, guru kita kena jadi educator, the risk taker, Yang keduanya, dia kena jadi collaborator. Yang ketiganya, dia kena jadi model. Yang saya ingat yang model ni paling penting, kerana contohnya tadi macam dibincangkan berkenaan dengan pelagian. Jadi guru tu kena jadi model, kena tunjukkan kepada pelajar bahawa apa yang dilakukan kalau dah jumpa adanya copy and paste di situ, guru ni lah main peranan, tunjukkan balik. Okey, saya dapati, jangan marah dulu. Pelajar-pelajar 21st century ni, dia tidak suka dimarah, tapi suka ditunjuk dan diajar serta dibimbing. Ambil satu yang kopi tu, ini ada kopi antara pelajar A dan pelajar B. Jadi kalau boleh jangan buat gini. Bagaimana cara dia? Okey, tunjukkan cara dia. That's why I kata tadi, guru menjadi model. Kemudian guru kena menjadi the leader. Kena jadi leader, kena lead pelajar-pelajar dia. Bukan lead pelajar-pelajar dia, tapi lead juga colleague dia, di kalangan guru-guru di dalam sekolah dia. Kemudian guru kena ada visionary, kena ada vision, kemudian kena jadi the learner. Guru juga kena jadi the learner. Kadang-kadang bila guru masuk ke dalam kelas, bila suruh pelajar-pelajar explore, bila pelajar tak explore, guru marah. Tapi guru sendiri, berapa banyak guru membaca buku, berapa banyak guru mencari site-site di internet yang boleh bermanfaat, yang meningkatkan pengetahuan guru. Ini kadang-kadang tidak berlaku. That's why guru juga perlu jadi the learner dan juga communicator. Kalau kita tengok sekarang, kalau kita tengok dalam kita punya One Bestarinet VLE, dalam tu ada ruangan chat, dalam tu ada ruangan forum. Jadi inilah masa dia. Dan mungkin penyebaran boleh berlaku. Let's say tadi kata kita tidak mahu pelajar kita copy and paste, mungkin adakan satu forum dengan pelajar-pelajar kita, ceritakan pada pelajar-pelajar kita, bagi knowledge pada pelajar-pelajar kita bahawa plagiat, menciplak itu merupakan satu etika yang tidak patut ada pada diri pelajar. Saya ingat dengan cara bimbingan cara ini, saya rasa mungkin dalam masa terdekat ni mungkin tidak akan berlaku. Tapi kita fikir dari jangka masa panjang, long term. Mungkin hari ini dengan keadaan daya fikir yang ada pada pelajar kita, mungkin dia tak boleh nak laksanakan. Tapi mungkin selepas itu, dia akan berfikir balik. Betul, dia kata, saya teringat dulu cikgu saya waktu mengajar, dia kata cikgu saya tak mahu saya beretika dalam membuat sesuatu. Kerana pelajar-pelajar kita ni nanti selepas berada di sekolah, dia akan masuk kolej, dia akan masuk universiti. Sifat ini ditanam di peringkat sekolah dulu, etika yang tinggi dari segi pelajaran ini.
Jadi selain the communicator, guru kita juga perlu menjadi adapter. Jadi inilah perkara-perkara yang perlu ada pada guru kita. Jadi tuan-tuan dan puan, saya ingat dengan adanya bimbingan daripada guru-guru yang mantap ini, saya percaya satu hari, satu ketika nanti pelajar-pelajar kita akan mempunyai nilai dan etika yang tinggi seperti yang kita dapati dalam 3PM kita, pelan pembangunan kita, untuk melahirkan bukan saja pelajar yang mempunyai pemikiran aras tinggi, tapi akhirnya kita dapat melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai etika dan jati diri kita. Terima kasih. Ya, betul. Jadi